Untuk mengetahui situasi banjir di Johor yang kritikal terutamanya di daerah Batu Pahat, kita terus saja langsung bersama dengan Wakil Astro Awani Johor, Muhammad Aiman Hakim. Aiman, kalau dapat diceritakan, Aiman difahamkan berada di Taman Bilal, di Parit Bilal di Batu Pahat itu. Cuaca tidak hujan sejak semalam tetapi air masih lagi bertakung dan juga masih lagi banjir di setengah kawasan. Aiman mungkin boleh ceritakan situasi semasa dan juga mengapa angka ini masih lagi tinggi. Baik, terima kasih Zul. Jadi pada ketika ini memang saya berada di Taman Bilal Batu Pahat dan bersebelahan dengan saya ini, jika nampak di kaca TV, ketika ini adalah jalan utama yang menghubungkan beberapa buah taman dan kediaman di sekitar kawasan ini dengan bandaraya Batu Pahat di seberang sana. Dan namun kalau dapat lihat di belakang ini, beginilah keadaannya dan air masih lagi meningkat dan membanjiri kawasan laluan ini menyebabkan trafik agak sesak pada ketika ini. Dan sebenarnya kalau boleh saya kongsikan, sebentar tadi saya dan juru kamera saya Muhammad Anik telah meninjau keadaan banjir di Kampung Parit Kasim yang juga kawasan terjejas banjir sejak 3 hari. Dan persoalan Zul tadi menanyakan kenapa situasi banjir ini masih lagi meruncing, dan inilah antara sebabnya kerana banjir yang melanda di kawasan ini, antara faktornya adalah disebabkan limpahan air daripada kawasan tinggi memanjiri kawasan-kawasan rendah seperti kawasan-kawasan di sini. Dan bukan setakat itu sahaja, fenomena air pasang besar yang berlaku sebanyak 2 kali dalam satu hari sebenarnya pada jam 12 tengah hari dan 12 malam menyebabkan situasi ini bertambah buruk. Dan sebenarnya kalau boleh saya kongsikan, situasi ini mungkin berlarutan untuk seminggu lagi, dan itu berdasarkan informasi setelah saya temu bual bersama Asisten Komisioner Ismail Dollah yang juga merupakan Ketua Polis Daerah Batu Pahat. Sebentar tadi saya temu bual beliau yang memaklumkan bahawa penduduk perlu terus berhati-hati kerana situasi ini mungkin takkan reda dalam masa terdekat. Dan untuk kita fahami apa sebenarnya yang menyebabkan banjir ini termenung dan kenapa ianya mungkin berlaku lewat dan mengambil masa yang lama untuk reda, kita terus saja kepada paparan VT yang telah saya sediakan sebentar tadi. Silakan. Kita telah alihkan kekuatan kita daripada Seri Medan, daripada Parit Sulong, kita telah alihkan kekuatan kita ke Batu Pahat. Memandangkan kalau puan tengok air di depan sini ini merupakan aliran sungai daripada Sungai Simpang Kanan. Air sungai Simpang Kanan daripada Apangan Bekuk dan juga Apangan Semurun dan akan mengalir, akan berjumpa di sini bertembur dengan Simpang Kiri. Jadi menyebabkan limpahan air jika berlaku air pasang besar. Baik, begitulah Zul, seminggu telah berlalu. Tetapi situasi bencana ini masih lagi membelenggu penduduk, dan berdasarkan statistik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Negeri Johor menunjukkan seramai 37,560 mangsa terjejas di daerah Batu Pahat. Meskipun ada berlaku penurunan, tetapi angka ini masih lagi berada pada tahap yang kritikal dan membimbangkan kerana kita dapati berdasarkan pengamatan saya meninjau kawasan Batu Pahat ini, beberapa kawasan seperti Seri Gading, Seri Medan, Parit Sulong masih lagi dinaiki air, dan fasiliti-fasiliti yang digunakan penduduk tidak dapat beroperasi kerana beginilah peningkatan paras air di beberapa buah kawasan yang mungkin ada juga yang setinggi di Paras Betis. Saya dimaklumkan seperti di Parit Sulong situasinya masih lagi kritikal dan penduduk tidak dapat keluar daripada PPS untuk kembali ke kediaman mereka untuk melaksanakan urusan-urusan mengemas rumah. Jadi Zul, Aiman, kalau dapat dilihat, adakah ada lagi jalan-jalan yang terputus kalau dibandingkan seminggu lepas ataupun seawal minggu ini apabila Aiman ataupun Akila daripada Johor Bahru nak ke Segamat, nak ke Batu Pahat, ada laluan-laluan yang tidak dapat dilalui. Tapi selepas minggu, adakah semua laluan itu boleh dibuka dan walaupun masih lagi digenangi air, Aiman? baik, kalau kita perincikan di kawasan Batu Pahat ini, terdahulunya ada lebih kurang dalam 20 jalan dinaiki air,
tetapi pada ketika ini masih sama sebenarnya dinaiki air, tetapi kawasan laluan yang digenangi air itu mungkin dah boleh lalu oleh kenderaan ringan. Tetapi apa yang saya nak perincikan di kawasan-kawasan seperti kawasan-kawasan bandar Batu Pahat misalnya, ataupun kawasan tumpuan seperti kawasan berhampiran Sri Gading yang juga merupakan kawasan tempatnya UTHM yang juga kawasan laluan pelajar itu masih lagi digenangi air, dan walaupun kenderaan ringan boleh lalu tetapi trafiknya sesak kerana semua perlu berwaspada sebab ketika sebelah malam laluan itu mungkin kita tak dapat jangka arusnya bagaimana. Walaupun keadaan di tengah hari ini cuacanya cerah, kita boleh nampaklah laluannya cantik, tetapi di sebelah malam itu yang menjadi kerisauan penduduk setempat selepas mungkin ada satu kejadian di Mersing yang mana seorang mangsa terkorban selepas melalui laluan yang digenangi air di sebelah malam, dan itu juga nasihat daripada Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Kamrul Zaman Mamat, yang memaklumkan bahawa kalau boleh janganlah lalu di sebelah malam dan ambillah peluang di sebelah tengah hari ataupun di sebelah pagi yang mungkin keadaannya cerah dan nampak arusnya bagaimana. Jadi itu mungkin antara nasihat kepada penduduk. Dan sepanjang saya di daerah Batu Pahat, mana kawasan yang masih lagi digenangi air, ketika ini masih lagi digenangi air. Itu boleh saya simpulkan keadaan di Batu Pahat ini, Zul. Aiman, bagaimana pula dengan bantuan dan juga keadaan di PPS? Selepas seminggu berada di PPS, apa yang disuarakan oleh mangsa-mangsa banjir ini? Sudah pasti mereka tidak selesa, tapi bagaimana dengan penyaluran bantuan dan juga koordinasi itu? Adakah ini berjalan dengan lancar, dan juga apa cerita mereka di PPS, Aiman, ya? Baik, kalau kita bercerita mengenai keadaan di PPS, mungkin ada di antara mereka yang mengutarakan tentang keselesaan mereka. Tetapi harus diingat bahawa ini adalah bencana. Dan bencana itu keutamaannya lebih kepada keselamatan dan juga kebajikan mangsa-mangsa yang terlibat. Walaupun saya tidak menafikan bahawa terdapat beberapa buah PPS yang dah sarat dan mungkin mereka mangsa-mangsa di PPS tersebut memaklumkan bahawa mereka tidak selesa misalnya berapat-rapat dengan mangsa yang lain, dan jarak di antara kemah pun dah mula rapat bagi menampung kemasukan jumlah mangsa yang terlampau banyak, khususnya di Seri Medan ini. Mangsa lagi meningkat dari semasa ke semasa. Bagaimanapun jumlah secara keseluruhan di Batu Pahat ini ada menyebabkan ada penduduk yang dah pulang ke rumah, tetapi ada juga yang kembali ke PPS, dan keadaan di PPS itu walaupun saya pada ketika ini saya sifatkan masih lagi mendesak, tetapi seperti persoalan Zul tadi katakan, bagaimana pula dengan bantuan? Walaupun kita tahu PPS ini sesak, tetapi bantuan itu giat dihulurkan oleh agensi-agensi yang terlibat dalam pengurusan bencana ini, antaranya adalah APM, polis, rela dan sebagainya. Dan kita harus jangan lupa pula kepada petugas-petugas kesihatan yang sentiasa memantau kesihatan mangsa-mangsa banjir ini di PPS, dan kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang persendirian dan juga NGO-NGO yang datang membantu menghulurkan sumbangan. Dan sebelum ini kita ada digemparkan mengenai insiden PPS yang tak cukup dengan selimut dan sebagainya, tetapi kita tahu bantuan sekarang tengah dihulurkan, kerajaan negeri, kerajaan pusat, NADMA juga ada menghulurkan bantuan. Jadi pada ketika ini saya yakin bahawa bantuan itu sedang disalurkan ke channel-channel yang tertentu supaya kelengkapan dan bahan keperluan asas ini dapat disalurkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat, khususnya di Batu Pahat ini, Zul. Okey, Aiman, terima kasih Aiman atas laporan itu. Matahari mungkin terik di sana tapi air masih lagi bergenang. Sekiranya ada perkembangan terkini mungkin boleh kongsikan kami dalam buletin yang seterusnya. Terima kasih Aiman, Wakil Astro Awani di Johor.